Practical Task 3 Hydraulic Circuit. Pada bahagian teori, boleh lihat markah yang diberikan iaitu 3 markah. Jadi isilah 3 fakta yang tepat apa-apa sahaja tentang hidrolik, seperti kelebihan-kelemahan hidrolik, komponen-komponen yang terlibat dalam sistem hidrolik, ataupun aplikasi-aplikasi hidrolik, ataupun fakta-fakta lain yang berkaitan tentang hidrolik dan juga lab. Controlling cylinder using basic hydraulic circuit. Merujuk pada litar ini, sambungkan terminal P dari power supply ke port P valve. Sambungkan terminal T dari power supply ke port T valve. Dari port E valve disambungkan ke silinder rod N, manakala port B pada valve disambungkan ke silinder cap N. Dengan mengawal kedudukan lever ini, kita mengawal position valve sama ada kotak 1, 2 atau 3 yang aktif. Jika position 2 aktif, pergerakan silinder berhenti pada mana-mana kedudukan. Position 1 aktif, silinder extend sampai maksimum stroke. Position 3 aktif, silinder retract sampai ke minimum stroke. Controlling hydraulic motor. Tengok dalam litar ini, simbol silinder digantikan dengan simbol motor 2 direction, motor 2 arah. Semuanya sama seperti litar tadi, cuma dari segi pemerhatian, nyatakanlah apa yang anda dapat lihat jika guna motor. Dapat dilihat pergerakan penggerak adalah secara berputar. Jika guna silinder, nampak pergerakan extend dan retract. Tapi untuk motor, pergerakannya adalah putaran sama ada ikut jam atau lawan jam. Untuk result, bolehlah ambil dari video saya atau boleh juga guna software. Tunjukkan lever pada kedudukan yang berbeza dan pergerakan silinder yang berbeza-beza, sama ada pergerakan extend, retract ataupun silinder berhenti pada kedudukan neutral. Untuk observation, pemerhatian, ceritakanlah apa yang dapat dilihat, dapat diperhatikan sahaja. Jangan cerita benda lain yang tidak ada kena-mengena. Ceritakan
apa yang dapat dilihat, diperhatikan sahaja, iaitu silinder extend, silinder retract. Kita boleh tengok silinder ataupun piston rod sebenarnya yang keluar masuk. Jadi ceritakan tentang yang itu sajalah apa yang kita dapat lihat. Dan juga kita dapat lihat motor berpusing, sama ada ikut jam, lawan jam, ataupun motor berhenti jika position neutral yang aktif. Penerangan mestilah dengan ayat yang sesuai dan tepat. Tengok markah yang diberikan, 5 markah. Jadi huraian dan fakta mestilah bersesuaian dengan markah yang diberikan. Untuk discussion, huraikan dengan lebih terperinci pergerakan bendalih setiap kali lever dikawal. Ceritakan macam mana yang saya cerita tadi je. Itu pun dah cukup sebenarnya. Jika valve berada dalam position 1 yang aktif, bendalih bergerak dari mana ke mana. Seterusnya, apa yang berlaku pada silinder atau motor. Jika position 2 pula yang aktif, apa yang berlaku. Itu yang perlu ada dalam discussion. Conclusion, kesimpulan biasanya menjawab kepada objektif practical task. Apa yang anda perolehi dari sesi lab ini, contohnya dapat tahu bagaimana valve diaktifkan, dapat tahu bagaimana cara komponen-komponen disambung guna hose, dapat mengetahui bagaimana komponen-komponen hidrolik berfungsi dan bagaimana pergerakan minyak hidrolik dalam litar. Dan apa-apa saja boleh dimasukkan dalam conclusion selagi ianya relevan dan huraian dengan ayat yang bersesuaian. Tapi untuk conclusion ni biasanya dalam 3 ayat sahajalah yang tepat, sebab kalau tengok markah pun 3 markah sahaja. Untuk practical task 4 electrohydraulic circuit, semuanya sama sahaja dengan practical task 3 tadi, hydraulic circuit. Cuma yang berbeza adalah control valve yang digunakan, iaitu directional control valve 4/3 double solenoid. Cara valve diaktifkan menggunakan electrical switch yang membenarkan arus elektrik menghidupkan solenoid. Practical section ini ada 2, iaitu direct dan indirect. Anda boleh pilihlah nak kontrol silinder atau motor. Kalau ikut litar hidrolik yang disertakan ini digunakan silinder. Jadi kalau anda semua nak letak simbol motor pun tak ada masalah, boleh. Lengkapkanlah bahagian-bahagian berikut: teori, result, observation, discussion dan conclusion dengan cara yang sama seperti yang saya terangkan dalam practical task 3 tadi, tetapi mesti ada electrical part dalam setiap penerangan.